kita punya Facebook video lama-lama ataupun boleh tengok di YouTube Betul. dan minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk share kepada rakan-rakan yang masih struggle dalam bidang trading. InsyaAllah maksud kita sama-sama boleh dapat manfaat untuk kita punya trade bersama-sama. Boleh tu Boleh sangat Zubair. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk price action ni sebenarnya kita ada beberapa lah. Sini kita ada breakout, pullback dan retest lagi. Ni kita cerita pasal kita revise balik lah pasal support dan resistance. So apabila kita sampai di kawasan support, biasanya kita akan cari peluang untuk buy. Kalau sekiranya harga sampai di kawasan resistance, kita akan cari peluang untuk sell. Simple saja. Yang mana kita kena tengok jugalah kita punya risk and reward setting kita. Jadi tuan-tuan nak tengok video risk and reward kita, boleh pergi ke YouTube ataupun Facebook video kat situ, cari video yang mengupas pasal money management. Kat situ kita ada cerita secara detail macam mana kita nak tengok risk and reward. Okay. Seterusnya apabila berlaku dekat area-area resistance dan support ni, sekiranya ada rejection, ada candle rejection seperti kalau sampai bawah ni jadi bullish engulfing, ataupun ada shadow dari bawah dia nak tolak ke atas, biasanya itu menandakan price dah ready untuk patah balik lah. Terutama kalau kat sini ada dia test buat kali pertama atau kedua, insyaAllah dia punya rejection tentu dia akan pergi ke resistance terdekat. Bukan kita jamin tapi macam kebanyakan dia akan nampak macam tu. Okay, apabila sampai di resistance ada bearish engulfing dan juga ataupun ada shadow panjang, candle yang ada shadow panjang cuba untuk break resistance ni tapi tak mampu, ataupun dia berlaku fake out dia keluar dan next candle dia turun balik masuk balik, dan itu menunjukkan price boleh test balik ke kawasan support. Ini yang kita sebutkan sebagai rejection. Okay, ini contoh rejection yang kita ambil di Euro USD. Ini contohnya kita tanda kawasan resistance yang mana ada shadow tertinggi dan juga dia punya area yang sebelum buat penurunan tu lah, ada hand and shoulder dan sebagainya. Dan ini kawasan support yang mana kat sini bawah ni kita ada bullish engulfing dan harga terus push naik ke atas dan kita cuba cari setup sell apabila harga sudah sampai di kawasan resistance. Okay, ini contoh rejection dan ini rejection yang disebabkan oleh apabila harga sampai di kawasan support dan resistance. SOP boleh cerita sikit SOP nak entry macam mana? Boleh. Okay, so semua sebenarnya based on support dan resistance lah sebenarnya yang kita tengok tadi tu. Okay, ini SOP ni supaya tuan-tuan lebih jelas bila mana masa yang paling sesuai. Okay, kita nak entry di mana keadaan dia reject ataupun keadaan dia retest area di support. Okay, so jenis trader dia ada dua jenis trader, iaitu yang pertama swing trader. Swing trader ni dia akan monitor trend daripada time frame besar, betul, H4 dan D1 di mana dia akan cari secara entry di time frame yang lebih kecil. Maknanya dia cari pembentukan engulfing, contoh rejection engulfing, contoh bearish contoh bearish engulfing. Dia tengok di time frame H4 ataupun D1 dan benda tu still dalam keadaan menurun. Contoh sebab kita cerita pasal bearish kan. So dia akan cari entry sell sahaja di time frame yang lebih kecil, M15, M13, H1. Okay. And then untuk intraday trader, dia akan monitor time frame yang besar juga tapi kecil sikit pada swing trader iaitu di H1 dan H4, di mana dia cari entry di time frame M5, M15 dan M30. Cara dia yang sama juga, dia tengok candle tu, rejection candle ataupun bearish rejection ataupun bullish rejection candle. Okay, so dia akan cari di time frame lebih besar dan dia tengok di time frame bawah dia akan cari untuk sell saja ataupun untuk buy saja, macam tu. Dia tengok pergerakan candle di time frame yang lebih besar. Okay, nanti kita akan elaborate. Okay, jagaan trend. Okay, market sideway. Okay, dia akan market sideway. Pastikan rejection hanya test buat kali pertama atau kedua kalinya, sebab kalau kali ketiga selalunya untuk berlaku breakout kadang-kadang breakout adalah sangat tinggi untuk kali ketiga. Okey, ini kadang-kadang fake out pun mungkin boleh berlaku untuk kali ketiga. Tuan-tuan terkejut. Bila terkejut terus close, bahaya juga tuan-tuan So dua kali lebih baik. Yang ketiga tu kita kurangkan risiko
Okay, jika tuan-tuan buat entry, tuan-tuan pastikan money management tuan-tuan adalah mencukupi. Okay? Alright. Hmm. And then di key level perhatikan tanda-tanda rejection. Okay, tuan-tuan tengok engulfing. Okay, di time frame besar macam saya kata tadi. Okay, dia retest 2 kali di time frame lebih kecil. Okay, maksudnya mesti kena retest. Okay, sebab apa? Kalau tuan-tuan tarik trend line, tuan-tuan matchingkan dengan support resistance, tuan-tuan akan pastikan dia retest dekat kawasan trend line ataupun dekat kawasan high volume area. Okay, ini candle panjang di mana-mana time frame itu menunjukkan rejection ya. And then stop loss 10 atau 20 pip di atas resistance atau di bawah support. Okay. Take profit, buy resistance area, sell support area. Okay. Boleh. Alright. Itu dia. Kita ada SOP untuk dua jenis trader ulang balik, dan ini kita kalau jangkakan market tu nak pergi sideway ataupun ada nak test atas dan test bawah support resistance ya. Ini SOP dia. Di sekiranya kena stop loss ataupun jadi kita kena ke next step lah, maksudnya harga sudah breakout. Jadi apabila harga sudah breakout, kita dah sampai ke SOP baru. Kita masuk SOP baru. Ni macam kita buat jangkaan pertama kita tadi, kita kata yang ketiga ni dia nak berlaku break, dia nak patah balik. Tapi apa yang kena? Dia kena stop loss. Okay. Dan harga buat new high dan seterusnya dia tukar arah menjadi uptrend. Jadi apabila dia berlaku macam ni, kita akan cuba cari setup untuk pullback. Breakout entry lah, breakout dan pullback. So breakout entry dan pullback pun ada juga entry dia. Dua-dua ni menunjukkan dua cara entry yang berbeza. Okay? Untuk breakout adalah satu price action apabila harga berjaya menembusi key level semasa, sama ada support ataupun resistance. Support di bawah, resistance atas. Kalau dia patah dengan sebatang candle, kita kata itu candle yang breakout. Okay, pullback adalah setelah berlaku breakout tu sampai ke dia buat new high dan harga dia cuba untuk turun ke bawah untuk cari dia punya high yang sebelum ni lah, dia punya kawasan resistance sebelum ni, untuk kalau uptrend lah, kalau dia break kawasan resistance, dia akan cuba pullback, dia buat new support dan harga akan insya-Allah melambung balik ni atas. Sekiranya market dan news semua kena lah. Betul. Dia sebenarnya dia buat double bottom lah kan, dia break double bottom, and then resistance di atas tu resistance become support lah. Betul. So bila resistance become support, dia test sekali lagi baru dia bounce macam Sibuan cakap tadi. Macam ni lah kita tanda. Ni contoh dia. Sini pernah dia resistance lah, 2 kali berlaku rejection tapi dia tak mampu break ke bawah, tak mampu test support lagi. Dan dia buat berlaku breakout dan harga test balik Harga test balik ke kawasan yang berlaku breakout ni, dan next step adalah harga naik dengan tinggi. So ini kita namakan bullish breakout. So bearish breakout macam mana Zafif? Okay, so bearish pun keadaan yang sama. Bearish di mana dia akan buat, kalau tuan-tuan perasan dia akan buat double top. Jangan yang kali ketiga adalah sangat bahaya macam kita tengok elevation tadi. Okay, so dia break daripada candle yang di atas tu, dia bahagian resistance, dia break, candle breakout ke bawah. Okay, dia buat pullback lagi sekali, nampak tu? Dia pullback ke support yang sebelumnya. And then dia test balik kawasan resistance, and then dia akan pullback ke support yang sebelum dia. Sebab tu ini nama dia double top, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa ikut kita. Okay, dia semua berkait semuanya berkait. Okay, pastikan dia buat ekor panjang, nampak tu? Dia buat ekor panjang, dia buat engulfing, dia akan pullback ke support yang sebelumnya. Maknanya double top kita perfect. Double top kita complete, berjaya. Dan kalau tuan-tuan perasan di bullish breakout dan bearish breakout ni, kita ada satu candle breakout. So candle breakout adalah body tuan-tuan. Body. Kita tak mau tengok shadow. So apabila berlaku sebatang candle breakout ni, kita boleh katakan harga sudah masuk ke level yang seterusnya. Macam ni dia ada satu sebatang yang naik. Okay, sebatang. Ni sebatang breakout dia naik. Okay, SOP untuk breakout area breakout trader. Okay. Jadi untuk kita jangkaan market adalah market bullish dan bearish. Dan bagi swing trader dan intraday trader, kita macam yang tadi juga, macam di berlaku rejection tadi di support dan resistance, yang mana kita kena untuk swing trader, dia kena monitor trend di H4 dan di daily, dan cuba cari entry di time frame kecil, M15, M30 atau H1. Kalau di salah satu ni ada entry yang cantik di kawasan yang kita tandakan sebelum ni, situ kita boleh cari entry.
Untuk intraday pula biasanya dia nak close cepat kan. Jadi kita akan tengok trend di H1 ataupun H4. Kemudian kita cuba cari entry di time frame lebih kecil lah, seperti M5, M15 ataupun M30. So jangkaan trend adalah bullish ataupun bearish. So kalau bullish macam tadi, dia dah break resistance yang terdekat yang dia test 2-3 kali tu, dia break. Itu kita jangkakan dia akan jadi uptrend. Jadi kita cuba untuk gunakan entry breakout, SOP breakout. Dan yang tips yang ketiga, SOP yang ketiga, kita kena pastikan candle breakout adalah jelas. Highlight pun. Okay, candle break dengan body sebatang. Body kita tak mau shadow. Body adalah lebih diutamakan. Kalau ada break dengan 2 batang pun masih juga berpotensi. Tapi kalau ada break dengan 3 batang, candle kecil-kecil nipis-nipis, itu kita tak boleh kata ada break. Dia lebih macam mungkin dia nak berlaku reversal sekiranya ada pergerakan yang sebeginian rupa. Dan untuk lebih selamat, kita akan tunggu harga buat pullback. Okey, harga buat pullback, pending stop di higher high, ataupun kalau tuan-tuan tarik Fibo di 100%. Pending stop order, maksudnya kita tunggu dia buat kita letak kalau uptrend tu kita letak buy stop, bukan buy limit. Kita letak buy stop. Kalau harga turun, kita akan buat sell stop. Yang mana sekiranya harga tu dia apabila harga dia pullback, dia akan dan ada berlaku satu impulsive buy atau sekiranya dia uptrend so dia akan langgar stop ni, dia akan jadi buy entry. Sebab tu kita kata kita buat stop, kita tak instant entry. Dan yang ke-6, kita punya stop loss 10 atau 20 pip di kawasan melanggar pullback. Macam sini lah, kalau dia langgar buy sini, kita tarik 10 pip ke atas. Ni kalau bearish. Kalau bullish kat sini tempat berlaku pullback ni, sini katakan kita entry di kawasan kuning ni, dan stop loss kita di bawah yang candle break, di bawah yang kuning, kawasan area kuning ni. Dan kita punya take profit, kita ada dua cara yang kita recommend. Satu, kita menggunakan key area di time frame lebih besar, contohnya di breakout di H1, kita tengok di H4 dia punya resistance terdekat di mana. Dan kalau tuan-tuan pandai gunakan Fibo, insyaAllah kita akan touch pada minggu depan Fibo. Tuan-tuan boleh tarik Fibo dan target kita adalah 161.8 ataupun 261.8, bergantung kita punya kita punya appetite. Kita punya orang kata apa sih appetite? Biasa kalau Kedah lah. Selera kita. Tu dia power selera kita ni. Selera. Lepas tu apa ni bullish pullback? Tadi breakout, sekali pullback. So tuan-tuan, dia sama je macam bearish pullback. Okay, bila kata dia buat, tuan-tuan lihat sendiri, bila sampai dia turun ke bawah, dia ada rejection dengan echo yang panjang, dia ada rejection dekat area support, maka dia akan buat pullback ke atas balik untuk membentuk top yang lagi satu ke atas. Okay, tuan-tuan lihat, yang terbaik adalah 2 kali saja dia membuat pullback sebanyak 2 kali. Dan tuan-tuan ambil untuk dia jadikan dia sebagai double bottom lebih baik. Okay, bottom yang ketiga adalah sangat bahaya, mungkin dia dah break, nampak tuan-tuan boleh lihat kat situ bottom yang ketiga sudah break. So dua bottom yang pertama, 2 bottom saja tuan-tuan boleh cari rejection dengan echo dekat bahagian dia akan buat engulfing bullish engulfing yang complete dekat bahagian support. Okay, untuk 2 kali. Okay, itu yang lebih baik. So dia akan buat pullback balik, bullish pullback ke atas. Okay, so tuan-tuan boleh buat buy dan tuan-tuan boleh take TP dekat area resistance yang berada di atas. Okay, alright, simple saja. So 2 kali lebih baik, nampak tuan-tuan, 2 kali touch lebih baik. Kali ketiga dia dah break dengan sebatang body So agak berbahaya. Okay, so sama juga ni untuk bearish lah. Kalau kita nampak downtrend, kita tanda trend line. So price action, kalau sebenarnya dia reject pakai kita punya SOP pada minggu lepas, kita dah touch lah pasal trend line. SOP dia macam mana, kita kena pastikan dia touch 3 point, baru kita consider dia sebagai valid trend line. Kalau uptrend, kita cuba untuk gunakan line di bawah, kita akan sambungkan lower low, kita sambungkan higher low dia. Untuk bearish, kita akan sambungkan lower high, kita sambungkan punya atas yang tempat berlaku rejection ni lah. So sekiranya kita nampak ada rejection di trend line, kita letak sell order. Ada bullish kat sini, ada bearish engulfing kat sini, dan kena trend line kita boleh entry
Pastikan dia berlaku minor pullback dulu, baru kita akan letak entry sell kat situ. Ya, Waalaikumsalam Cik Azlan Jeli. Waalaikumsalam Cik Azlan Jeli. Ya, Selamat petang. selamat petang. Terima kasih. So untuk Cik Azlan, Cik Aulia, kalau ada sebarang pertanyaan ataupun mana-mana trader yang mendengar kita, boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah. InsyaAllah. Kemudian Oppo 21 tu dia pakai Oppo ni supaya. Wow, siapa kat sini geng Oppo? Tekan butang love. Saya punya Oppo dah rosak dah dulu. Rosak dah. Oppo lama lah, orang lama, Oppo lama. Dah Cik Azlan Oppo baru ni. Lari cepat Cik Azlan Oppo baru yang pakai- latest power ni. Oppo Vivo yang baru pun nampak power kamera dia. Ni cepat pakai iPhone. YouTuber rasanya, cik. Sorry spot Cik Azlan YouTuber. Ya. YouTuber. Aduh, insyaAllah. Kalau ni ramai orang buat duit dengan YouTube YouTube, TikTok, banyak orang buat duit. Okay. Ya, di bearish pullback ni kalau tuan-tuan perasan, ini contoh yang menarik lah untuk U-Chef, yang mana kita kat sini kita dapat 4 entry lah yang profitable. Yang kelima lah kalau kita consider yang ni berlaku rejection. Okay, 5 ke 6 pun boleh kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dia buat pullback, minor pullback, dan harga masih respect trend line. Ini adalah the power of trend line. Okay, so P pullback adalah macam tadi trader kita ada SOP untuk swing trader yang mana H4 dah day 1 menentukan dia punya trend. Entry kita cuba cari di time frame lebih kecil lah. Kalau rajin tengok MA15, kalau rasa macam sibuk sikit tengok di H1. Dan untuk intraday trader kita akan monitor H1 dan H4 untuk trend, dan entry cuba cari di M5, M50 ataupun M30. Ya, untuk Cik Azlan kata gold market trending, market bearish dia sudah turun market sebab ada berlaku bearish, pergerakan bearish lah. Jadi kita akan tengok esok lah untuk analisa gold. Jadi kalau Cik Azlan ada kesempatan, bolehlah tengok kita punya live di MFN TV ni pada esok petang pukul 3 petang lah. Dan yang kedua kita jangkaan sama ada trend bullish atau bearish. Kalau gold dia akan cari bearish lah trend dia. Kemudian pada kita tengok, kita kena cari dulu candle breakout lah. Candle breakout macam ni ataupun di sini lah kena breakout. Okay, kita tunggu buat harga buat pullback dulu. So pullback ni lah minor pullback ni. Tunggu harga buat minor pullback dan letak pending limit order di key level yang dengan yang dekat-dekat dengan trendline ni. So kat sini kita boleh letak kalau yang yang rasa boleh ambil risiko tu, dia letak banyak-banyak layer sell limit. So ini kita gunakan sell limit. Tadi yang untuk breakout kita pakai stop, pending stop. Ni kita pakai pending limit. So setelah kena kita punya trigger limit order kita ni, kita letak stop loss kita kalau di bearish kita letak sell stop loss kita di atas trend line dalam 10 ke 20 pip untuk jaga risiko. Kemudian take profit kita adalah panjang wave sebelumnya ataupun minor pullback ni tarik arrow ni kan, balikkan arrow tu, bagi dia sama panjang, dan kita dapat kita punya TP kita kat situ. So dan yang kedua kita boleh pakai Fibo lah, 161.8 ataupun 261.8. Yang kedua kita boleh pakai risk ratio lah. Risk ratio yang mana 2:1. Sekiranya stop loss kita kita katakan stop loss kita 10 pip, TP kita 20 pip, ataupun stop loss kita 20 pip, TP kita dalam 40 pip. 2:1 dah cukup. Kita tak perlu nak cover semua pergerakan. Cukup untuk kita dapat cover ratio 2:1 pun dah cukup. Tak perlu kita nak lama-lama lah. Kita tak tahu bila trend line ni dia akan break. Jadi sebab tu kita fokus kat benda yang kita faham, yang kita jangkaukan saja. Baik, itu je SOP untuk pullback area. Jadi apakah pro and cons untuk breakout dan pullback ni? Okey. Dia ada pro and cons dia tuan-tuan. Benda ni semua ada pro and cons. Yang penting tuan-tuan kena letak TP dan stop loss. Okey, itu saja. Okey, breakout ni untuk pro dia dapat selain market sekiranya pullback tidak mengenai key level. Maknanya bila kita breakout, kita tak kena key level pun kita dapat masuk ke dalam market. Maknanya kita still buat profit, kita tak rugi entry lah. Betul. Right the market.
Okay, pullback pun sama. Stop loss yang kita nipis, buy low, sell high in training market. So, ratio macam Sibu kata tadi, nisbah kemenangan lebih tinggi daripada nisbah kekalahan. Kalah lah stop loss kan. Loss nisbah loss. Okay, dia punya cons dia. Stop loss yang lebih besar daripada pullback. Risiko fails breakout. Maknanya fake out. Fake out. Risiko fake out. So, pastikan dia 2 kali pullback saja. Pullback kali ketiga, tuan-tuan kena hati-hati. Okay? Alright. So pullback risiko kita punya cons risiko market untuk kembali ke sideways mode maknanya dia tak berjadi breakout. Okay, pullback tidak berlaku sekiranya momentum terlalu kuat. Ni kita ada Cik Azlan kata sell spread 10 slow down, nampak. So jangan risau sebab gold masih boleh turun lagi gold masih boleh turun. Kalau tuan-tuan tengok di ni masuk sikit lah. Kalau tuan-tuan tengok di H4, okay, tuan-tuan tengok keadaan dia memang nak buat turun lagi ke bawah, tapi kalau tuan-tuan boleh entry di time frame lebih kecil lah untuk dapat yang mana scalping trader, okay. Sebab nak So tunjuk dia boleh buat profit. Sebab saya ada entry, saya ada buat 3 entry kat situ. Saya dah buat entry daripada atas tadi lagi. Okay. Tapi saya dah tutup 2. Saya dah tutup 2 tiba kan. Saya dah tutup 2 tinggal 1. Keluarkan risiko. Naik abang kata. Aduh. Tak apa, tinggal saya tak apa. Saya tutup 2 dah untung, 1 saya pihak. So tak apa, Cik Azlan kata turun insyaAllah kekuatan memihak pada penurunan insyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Seterusnya kita akan cuba untuk kita cari breakout ataupun pullback at price action lah menggunakan forex simulator kita. Jadi forex simulator kita boleh ulang balik macam mana? Sementara saya download data ni. Okay, Cik Azlan share lah gold Gold dalam keadaan tengah turun sekarang. Okay, so insyaAllah kalau kita tengok jajah share tentara Sipu nak buka tu kan simulator, dia nak share. Kalau gold sekarang, kalau tuan-tuan tengoklah Cik Azlan, kalau kata setuju boleh orang kata boleh link kan. Saya pun buat share di kawasan support masa dia test first support tu. So support resistance, bukan support, resistance, di kawasan resistance. Sebab dia 2 kali test di kawasan resistance adalah sangat kuat untuk dia turun InsyaAllah dia turun pun jangan letak take profit yang terlampau tinggi. Letak di bahagian support, iaitu kalau tuan-tuan perasan di H4 support dia sama dengan continue candle continue yang di kalau tuan-tuan perasan di sebelumnya tu, di garisan sebelumnya ada continue candle, okay, ataupun candle kapit yang sama dengan selari dengan kawasan support. Jadi di situ adalah TP yang terbaik pada saya lah, tuan-tuan boleh letak. Okay. Kalau untuk H4 lah, kalau tuan-tuan nak entry untuk M15 dan sebagainya, tuan-tuan cari setup sell je. Naik sikit sell. Tuan-tuan naik sell. InsyaAllah dia turun. InsyaAllah boleh buat banyak layer, okay? Baik. So, boleh cerita sikit pasal kita punya ni efek simulator kita ni, macam mana nak dapat? Kita bagi. Okay, so macam mana nak dapat efek simulator? Terima kasih Sipu S. Okay, so tuan-tuan hanya perlu deposit 100 USD sahaja ke dalam efek Giant. Tuan-tuan akan dapat MT4 stimulator efek stimulator, dan juga tuan-tuan akan dapat 60% bonus support floating dan support margin. Cuma scan barcode tadi je, ataupun call nombor yang bergerak di bawah tu. Okay, itu kan support Encik Firman. So tuan-tuan kalau depo 200 dapat yang ni, dapat baju lagi macam kami pakai ni. Baru geng. Betul dah Cik Azlan? Cik Azlan, Cik Aulia, baru geng. Kena depo 200 baru dapat baju macam ni. Tiba kata apa? Promote kau. Betul. Bukan sebab lalang kita nak trade ni dapat 60% dapat floating, mana-mana account pun. Kecuali account sen lah. So lalang Cik Azlan sonok nampak. Cik Azlan nak baju ni. Boleh geng group Ultraman. Ya betul. Bagi nanti kita nak abang yang kita. Okay, Cik Suhail cerita tentang simulator kita. Okay, simulator kita ni kita bukan kita jual apa spam lah, kita bagi secara percuma je. Untuk pada siapa yang depo $1 sebab $1 tu akan jadi hak milik tuan-tuan untuk trade. Jadi kita tak ambil apa-apa sebenarnya. Okay, kita akan cuba tandakan, tuan-tuan tengok di carta Euro USD ni menggunakan forex simulator ni. Kita akan cuba ambil pada data pada ni lah awal Mac tahun ni. Kita akan cuba tandakan trend line, okay. So trendline kat sini SOP dah jelas lah. Kita boleh tandakan 3 titik yang agak-agak bertentangan. So kita akan cuba cari SOP untuk entry, yang mana sekiranya ada berlaku di atas yang ketiga, ada candle confirmation, kita akan cuba entry.
Jadi kita tak cerita pasal lot. Kita tak cerita pasal lot size sebab kita sudah cerita pasal dia punya entry dan juga kita punya money management di dalam video yang lain. Hari ni kita nak lebih tunjuk macam mana nak cari setup sell di downtrend di Euro USD. Untuk demo lah kita punya pengajaran kita hari ni. So setelah setup semua kita punya forex simulator ni, kita boleh tekan button play dan kita boleh lajukan untuk tengok pergerakan harga tu lah tersebut. So bagi dia laju sikit. So kita tunggu harga saja sampai saja di trend line untuk kita dapat cuba cari entry. Okey, harga sudah buat pullback. Kita tunggu sikit lagi. Okey. Sudah nak sampai dah. Okey, adakah ada berlaku satu rejection? Tu dia. Tuan nampak macam rejection . So ini adalah bertepatan, kita tunggu candle close, kita akan buat satu entry. Sekiranya dia buat satu candle sell. Cik Azlan kata selit dia tu kan tau. Cik Azlan tu 10% biar lama-lama jadi bukit. Ini power. Cik Azlan konsisten Tu Cik Azlan kata betul tu bosku. Mana Cik Azlan nak baju ni lah. Kan. Dia ada 3 pilihan Cik Azlan baju. Warna ni dengan warna biru dengan satu lagi warna merah. Betul. Dia boleh pilih 3 lah. Betul. Okey, ini kita dah dapat satu detect satu rejection . Okey, 3 trend line. Ini satu rejection yang cantik dan kita akan cuba entry lah. So stop loss kita di atas trend line kita sebanyak 33 pip. Mungkin kita akan ambil dalam 1.19357. Dan TP kita sebab stop loss kita dalam 35 pip, TP kita dalam sepatutnya 2 lah. 2 ataupun kita ambil support yang terdekat lah, kita tanda. Ni saya rasa saya dah letak yang triangle, tapi dia lari mana tak apa. Saya tambah balik. Okey, ada triangle kat situ. Kita tandakan kawasan support dia, kita target harga sampai situ untuk kita close lah. So TP kita di dalam 1.18489. So kita letak sell. Tak nampak. TP pip satu je. Price. Salah tepat, nanti saya adjust. TP price 1.8484. 184. Ini baru betul. Lebih kurang macam ni lah. Kita akan cuba play. Dia ada rejection, confirmation rejection. Kita harap harga untuk boleh cuba test ke kawasan support kita lah. Kalau berlaku kena stop loss kita, tak ada rezeki lah. Kita tengok harga rejection, harga masih naik lagi. Adakah dia akan breakout? Ya. Okey, tampaknya kita tak berjaya lah. Dan tak berjaya, kini kita menunjukkan harga dia sudah tak respect trend line ni. Kita tunggu dia pullback semula. Tunggu dia touch ke trend line balik. Okey. Tunggu dia touch trend line balik untuk kita cari buy. Okey, pullback sedang jalan ke bawah. Nak tunggu terbalik juga. Tunggu dekat high volume area pun boleh, tak perlu tunggu kat trend line pun tak apa. Betul. High volume area dekat bahagian resistance dekat atas tu kan. Dia test balik kat resistance tu dah boleh buy. So sini pun dah boleh kata resistance je no? Resistance kat situ pun boleh buy sebenarnya. Ini pun boleh kata resistance lah, bila rejection lah. Dah sudah sampai pun kita boleh letak sell lah juga. Dekat bawah tu boleh letak buy lah untuk bahagian resistance yang sebelum tu. Betul. Sebenarnya dia ibarat macam retest trend line jugalah. Dia pergi ke bahagian high volume area tu. Betul. Ini pun kita boleh buat entry dah. Kita cuba letak lagi satu. Sampai sini kot nak cuba ya.
1.19910. 1.19177. Bagusnya tuan-tuan, simulator ni tuan-tuan boleh test tau teknik tuan-tuan. Kalau gagal tak apa. Tak rugi pun sebab kita test teknik. Kita test teknik. Okay. Ni yang bagus dia. Tuan-tuan kena tahu bagusnya simulator ni. Sebab tu kami galakkan ambil. Sebab benda ni membantu untuk tuan-tuan lebih faham. Yang sedang agak sedang turun lah. Alhamdulillah kena take profit kita kat situ. Alhamdulillah. Ini menggunakan teknik tadi lah. Teknik yang kita ajak tadi Syifah. Betul. Double top yang tuan-tuan lihat dia reject dekat double top. Betul double top Kalau dia naik lagi sekali tu jangan percaya. Hanya percaya 2 kali saja. Yang ketiga tu mungkin menjadi fake out ataupun dia akan breakout. Okay. Tapi sini ada support juga Syifah. Mungkin dia boleh test area sini untuk naik. Kalau tuan-tuan rasa harga habis sampai situ kita nak buy pun tak masalah. Kita ambil risiko. Sebenarnya dalam trading kita ambil risiko. Kita tak perlu takut. Ataupun daripada situ pun dia dah boleh naik kan. Dia ada 2 kemungkinan lah. Okay, sama ada dia akan test ke support bawah ataupun support yang sebelum tu. Betul. So boleh tak dalam masalah, boleh buat kadang-kadang dia test ke kawasan support, kadang-kadang dia buat new low, dia buat higher low, menunjukkan harga nak naik lagi lah, dan kadang-kadang dia tak test bawah pun. So kita tengok mana price action dia. Betul Syifah? Betul. Jadi macam itulah gaya dia untuk kita punya trading punya setup ni. Menggunakan ini kita demo lah, menggunakan price action di Forex Simulator. Jadi tuan-tuan nak dapatkan Forex Simulator ni mudah, hanya perlu deposit $100 di Forex Giant, FX Giant, di bawah LD Najmuddin Exchanger. Okay, satu lagi nak tekankan, mesti deposit menggunakan local depositor baru dapat yang ni baru dapat simulator. Mesti di bawah Najmuddin Exchanger sebagai tanda support tuan-tuan untuk Najmuddin Exchanger. Okay. So under LD. Lagipun under LD ni lebih pantas, cepat dan tuntas. Okay. Mestinya Najmuddin Exchanger. Okay. Baru dapat Forex Simulator. Alright. Supaya kita sedikit kita explain tentang Forex Simulator, kita matchingkan dengan pembelajaran kita pada hari ni. Betul. Mudah-mudahan pendengar kita faham. Okay. Mungkin siapa yang belum sempat bersama live dengan kita kali ni, insyaAllah lepas ni boleh tengok balik recording ni kami simpan dekat kita punya page. Okay. MFM TV Online. So tuan-tuan boleh tengok balik. Ataupun di YouTube. Boleh cari di YouTube juga sama. Betul. Tu Cik Azlan kata buy straight 50 up InsyaAllah Cik Azlan, mudah-mudahan hari ni Cik Azlan buat profit. Untuk gold insyaAllah. Gold ni pair yang memang ramai gila orang minat ramai gila orang minat. Kalau kena gaya, kena teknik, memang kaya. Okay, gold tu. Kena gaya, kena teknik, memang kaya. Okay. Betul. So, CBS kita pun terima kasih sebelum tu nak ucapkan kepada Cik Azlan kerana atas komen sokongan. Cik Aulia, okay. Para pendengar kita yang malu-malu nak komen. Okay lah. At least dengar kan. Okay, bersama kami insyaAllah. Mudah-mudahan lepas live ni pun tuan-tuan boleh share kat kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada mereka. Okay, CBS kita sekali lagi tolong like, share page MFM TV Online. Dan saya nak tekankan sekali lagi, tuan-tuan depo lah 100 USD ataupun 200 USD. Buat apa? 100 USD tuan-tuan dapat Forex Simulator, 200 USD tuan-tuan dapat Forex Simulator dan juga baju. Ada 3 pilihan color boleh pilih. Dan juga support floating tu memang dapat dah. So saya galakkan lah untuk trader-trader baru buat benda ni. Bagi saya satu benda yang hebat bila pakai baju ni Syed. Promo tau. Bila pakai baju ni lebih bersemangat. Nak trade menggunakan Forex Simulator, nak test kan, nampak macam trader sikit. At least okay lah. Okay, yang mana nak dengar saya punya mabu tu dengar lah. Dengar pun tak apa. So Sifai, kita di penghujung rancangan lah ya. Ya betul. InsyaAllah. So Sifai ada nak pesan apa tak kat para pendengar kita? Tak ada pesanan lah. Cuma berhati-hati dalam trading. Kalau jumpa skim cepat kaya menggunakan Najmuddin Exchanger, jangan terpedaya. Sebab kita tak boleh nak refund balik lah kalau tuan-tuan masuk ke skim cepat kaya tu. Sebab tuan-tuan masuk ke akaun mereka, bukan akaun Najmuddin. Kami cerita ni bukan pasal apa, sebab ada yang dah terkena masa-masa scammer ni dah terkena, dah menggunakan nama Tuan Najmuddin Exchanger. So tuan-tuan hati-hati, check dulu. Okay, pastinya live kami ni genuine. Tuan-tuan masuklah kat sini. Okay, so yang kita berhujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekelemahan kekurangan daripada kami berdua kami mohon ampun.
Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep?